Mari kita ambil masa untuk mempelajari ajaran Tuhan melalui Alkitab dengan kubah bertajuk Iman dan Ketaatan. Kalian, Tuhan ialah jenis Tuhan apa? Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Bagaimanakah apa yang belum terlaksana? Alkitab tertulis bahawa Tuhan sudah memberitahukan semuanya, bukan? Jika begitu, tidakkah Alkitab juga membuktikan bahawa Tuhan datang ke bumi ini pada zaman ini untuk mencari dan menyelamatkan anak-anaknya yang hilang? Jadi, kita dapat percaya bahawa 66 buah buku Alkitab ditulis demi keselamatan anak-anak Tuhan, bukan? Jadi, kita harus menjadi anak yang taat yang menerima dan mengikut ajaran Tuhan dalam 66 buah buku Alkitab, sebagaimana adanya tanpa menambah atau mengurangkan daripadanya, bukan? Iman menjelaskan hal-hal di dunia yang tidak kelihatan. Apabila iman dinyatakan, semua perkara pun akan menjadi hasil ketaatan. Apabila kita melihat buku Ibrani bab 11, iaitu bab iman, kita dapat menjumpai semua jawapan tentang cara untuk mematuhi firman Tuhan. Kerana iman Nuh, kerana iman Abraham, kerana iman Musa, kerana iman Sarah. Melihat mereka semua taat, bukan? Untuk kita menempuh jalan syurga, Tuhan memusnahkan semua rancangan jahat syaitan dan memberi kita anaknya ajaran Tuhan yang berharga yang dipanggil Alkitab. Dalam Alkitab, tertulis bagaimana syaitan akan menghalang kita dan bagaimana kita dapat menggagalkan rancangan jahat syaitan. Jadi untuk menempuh jalan iman dengan sempurna tanpa gagal, kita semua perlu menjadi orang yang memperhatikan ajaran Alkitab, bukan? Kita dapat memahami sebab kita harus mematuhi firman Tuhan. Jika kita lihat baik-baik mengapa kita gagal mematuhi meskipun Tuhan memberi kita firman, apabila kita berfikir bahawa pengalaman kita sendiri adalah lebih baik daripada firman Tuhan, maka ketidaktaatan akan muncul. Dalam erti kata lain, ini boleh dilihat sebagai bukti bahawa iman kita terhadap Tuhan sudah menjadi kabur. Jadi, iman dan ketaatan boleh dikatakan adalah seperti dua roda yang tidak dapat dipisahkan dan sentiasa berjalan bersama-sama. Orang yang beriman dapat mentaati dengan baik. Tidak keterlaluan untuk berkata bahawa orang yang taat adalah beriman. Hari ini mari kita merenungi perkara ini dengan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Biar saya memberitahu anda sebuah cerita pada dinasti Joseon. Ada seorang pegawai tinggi yang mempunyai banyak hamba. Pada suatu hari, dia berfikir tentang kehidupan hambanya dan kehidupan bangsawan. Kita semua ialah manusia. Mengapakah hamba perlu bekerja dalam keadaan buruk dan bangsawan dilayani? Dengan fikiran ini, dia mengumpulkan semua hambanya untuk membebaskan mereka. Katanya, esok saya akan membakar semua dokumen mengenai perhambaan kamu dan kamu semua akan menjadi orang bebas dan pergi. Tapi saya ada satu permintaan yang terakhir. Ada banyak jerami di dalam pansar. Buatkan jerami itu menjadi tali setipis mungkin. Sama ada kamu bekerja sepanjang malam atau hanya sedikit, itu terpulang kepada kamu. Tapi pastikanlah kamu kumpulkan semua tali di halaman sebelum kamu pergi pagi esok. Kerana ia perintah terakhir Tuan, hamba-hamba mulai membuat tali dengan jerami. Ada hamba melakukannya dengan tergesa-gesa. Ada pula membuat tali yang tipis dan panjang seperti kata-kata Tuan. Kemudian, Tuan itu meletakkan sebuah peti wang besar di depan mereka dan berkata, "Sini semua siling.
Masukkanlah sebanyak yang kamu dapat ke dalam tali yang kamu buat. Orang yang tidak mendengar arahan tetapi mengimpul dengan kasar, akhirnya talinya tebal. Bukankah lebih senang untuk mengimpul jika tali itu tebal? Namun tali itu sangat tebal, jadi ia tidak dapat memasuki lubang siling. Ada hamba berfikir, aku akan pergi esok. Kenapa susah-susah mengimpul tali ini? Apa gunanya? Jadi mereka hanya membuat tali yang pendek. Hamba-hamba itu hanya dapat memasukkan seberapa banyak siling mengikut panjang tali. Namun, hamba yang mengikut kata-kata Tuan bekerja keras sepanjang malam untuk membuat tali tipis dapat memasukkan banyak siling sepanjang tali mereka. Kalian, apabila Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, itu bukanlah untuk kebaikannya, tetapi semuanya adalah untuk kebaikan kita. Anda mesti ingat. Jadi, tiada sebab untuk tidak taat. Apabila kita taat, Tuhan akan mengurniakan kita harta yang jauh lebih indah di syurga, yang tidak dapat dibandingkan dengan seikat duit silin. Dalam cerita ini, sesetengah hamba membuat tali dengan tergesa-gesa. Tak ada hamba tersangkut dalam fikiran sendiri dan mengabaikan arahan Tuan, membuat tali tebal dengan cuai. Ada pelbagai jenis orang, namun akhirnya orang yang mendengar dan mematuhi kata-kata Tuan dengan ikhlas berfikir, aku dah makan gaji Tuan beberapa dekat. Esok aku akan pergi dan inilah perintahnya yang terakhir. Sekurang-kurangnya aku perlu buat dengan baik sebelum pergi. Mereka yang bekerja keras sepanjang malam untuk membuat tali sepanjang 10 meter dapat mengambil siling yang sepanjang 10 meter. Manakala mereka yang membuat tali pendek hanya dapat mengambil sebanyak yang tali pendek itu masukkan. Kalian, begitu juga dengan perintah Tuhan. Setiap kali Tuhan memerintahkan kita sesuatu, itu semua adalah untuk keselamatan dan manfaat kita. Jadi, kita harus membuang apa-apa yang boleh menyebabkan kita tidak taat. Bukankah itu cara yang paling diberkati untuk menjalani kehidupan kita? Mari kita lihat buku Wahyu bab 22. Bab 22, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, iaitu Alkitab. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jangan tambah atau kurangkan apapun. Turutilah perintah Tuhan sebagaimana adanya. Maksudnya, jangan campurkan fikiran, pendapat atau ideologi dan falsafah manusia ke dalam firman Tuhan. Tuhan memberitahu kita, beritakanlah firmanku kepada semua bangsa seperti mana yang aku perintahkan. Pada zaman ini, si iblis syaitan melepaskan banyak cubaan, jerat dan halangan untuk menghalang umat syurgawi memasuki syurga abadi. Ini ialah situasi rohani. Jadi, ia berlaku di dunia yang tidak kelihatan dengan mata kasar kita. Kerana Tuhan dapat melihat dunia yang tidak kelihatan dan sudah memberitahu dari mulanya hal yang kemudian, dia berkata kepada kita anak-anaknya, janganlah buat ini, buatlah itu. Kenapa? Apabila kita percaya secara mutlak bahawa Tuhan sedang membimbing kita di jalan ini demi kebaikan kita dan bagaimana akhirnya perkara ini akan berubah menjadi berkat kita, kita dapat mengikut anak domba dengan taat ke mana saja dia pergi. Bukankah?
Mari kita pastikan ini melalui buku Ulangan bab 28. Marilah melihat buku Ulangan bab 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Tuhanmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepada siapa? Kepadamu. Bilakah ini akan berlaku? Kita dapat pasti bahawa semua ini adalah kerana Dia mau memberkati kita. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Tuhanmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kantonganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, iaitu anak lembu sapimu dan kantongan kambing dombamu. Diberkatilah pakurmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Bukankah ini bermaksud bahawa berkat akan sentiasa mengikut kita? Tuhan mengajar bahawa Dia akan selalu memberkati kita dalam semua yang kita lakukan. Apabila kita mematuhi semua firman Tuhan. Namun, Tuhan juga merekodkan situasi yang sebaliknya. Kepada orang yang taat, Tuhan menjanjikan pelbagai jenis berkat. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Sebaliknya, apakah yang berlaku apabila kita tidak taat? Mari pergi ke ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Tuhanmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah pakurmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kantonganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kantongan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sini menjelaskan secara terperinci bagaimana semua kutukan ini ialah akibat tidak mentaati firman Tuhan. Jika begitu, hari ini, mari kita lihat buku Ulangan bab 28 sahaja. Tuhan yang mengetahui semua muslihat syaitan telah memberikan ajaran-ajaran 66 buah buku Alkitab kepada anak-anaknya untuk menunjukkan mereka cara untuk hidup selamat dan memerintahkan mereka agar hidup menurut ajaran Alkitab. Bukankah dunia rohani tidak terikat oleh masa dan luang? Jadi, apabila kita melihatnya dari pandangan dunia 3 dimensi, 3,500 tahun dahulu nampaknya sangat lama. Jadi, ada orang salah berfikir, adakah itu sesuai untuk mengenakan perkara masa lalu pada zaman hari ini? Namun di dunia rohani, sama ada itu 3,500 tahun dahulu atau hari ini, semuanya adalah sekarang. Jika kita melihat buku Ulangan 48, buku ini mengkategorikan orang kepada dua kumpulan, orang yang menjalani hidup ketaatan dan orang yang tidak. Tuhan mengetahui muslihat jahat syaitan dengan sangat baik. Jadi Dia menyuruh kita umat syurgawi yang hidup pada akhir zaman agar mengikut hanya apa yang diperintahkannya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam bahaya dan jerak seperti itu. Bukankah ini mengantungi kehendak kasih Tuhan untuk membimbing kita ke syurga? Kita dapat pergi ke syurga dengan ikut firman Tuhan. Jadi, kita tidak boleh berfikir bahawa perkara seperti ini adalah ketinggalan zaman atau sesuatu yang hanya dibuat oleh orang kuno. Jika firman ini tidak diperlukan pada zaman ini, maka tidak ada sebab untuk merekodkan ajaran-ajaran ini dalam buku Ulangan 28 pada mulanya, bukan? Teruskan dengan buku 1 Samuel bab 15. Buku 1 Samuel bab 15 ayat 22. Jawab Samuel,
Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada apa? Korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab penduhagaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan ketegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kerana engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Inilah babak Samuel datang kepada Raja Saul dan menjelaskan akibat tidak mematuhi firman Tuhan. Samuel bertanya, "Mengapakah kamu tidak memusnahkan semua ternakan orang Amalek?" Jawab Saul, "Domba dan lembu yang terbaik dimasukkan sebagai korban kepada Tuhan. Tuhan tidak memberikannya firman ini kerana dia tidak menerima korban, betul? Adakah lemak domba jantan atau mematuhi firman Tuhan lebih baik?" Samuel benar-benar menghargai, mengasihi dan menghormati Raja Saul. Namun, disebabkan ketidaktaatan Raja Saul terhadap Tuhan, rahmat Tuhan akhirnya meninggalkan dia, dan Samuel lebih berduka cita untuk Saul daripada sesiapa pun. Kita dapat melihat sejarah ini dalam Alkitab. Akibatnya, Raja Saul kehilangan semua rahmat yang dikurniakan oleh Tuhan kepadanya. Melalui sejarah Saul, kita dapat melihat akibat ketidaktaatan. Mari kita buka buku 2 Raja-Raja bab 23. Selepas kitab perjanjian dijumpai di dalam bait suci pada zaman Raja Yosia, sambutan Paskah dibincangkan. Ayat 3. Berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Apakah maksud untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu? Apabila raja menyatakan keazamannya, "Aku akan mematuhi perjanjian." Rakyat juga menunjukkan iman mereka untuk mematuhi firman perjanjian. Jadi, Israel mengingkirkan semua berhala yang memenuhi seluruh negeri sehingga masa itu dan mengutuskan Paskah menurut ajaran-ajaran perjanjian Tuhan. Kita dapat mencari babak ini dalam buku 2 Raja-Raja bab 23. Jadi, mengenai Raja Yosia, Tuhan berkata, "Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia." Kita dapat memastikan ini dalam buku 2 Raja-Raja bab 23. Teruskan dengan buku Bilangan bab 32 ayat 11. Buku Bilangan bab 32 ayat 11. Orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh kerana mereka, bagaimana? Tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Inilah penghakiman Tuhan kepada umat Israel sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Kerana mereka tidak mentaati aku, mereka tidak akan memasuki tanah janji Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya.
Orang tidak boleh masuk adalah kerana ketidaktaatan, manakala orang yang boleh masuk adalah kerana ketaatan. Tuhan membezakan dua jenis orang ini dengan jelas. Jika begitu, betapa pentingnya untuk mentaati firman Tuhan dalam kehidupan iman kita. Memasuki tanah Kanaan melambangkan tanpa memasuki syurga. Gagal memasuki Kanaan bermaksud tidak dapat memasuki kerajaan syurga. Kita harus ukirkan dalam hati penghakiman Tuhan antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Orang yang Tuhan berkata, tidak boleh masuk, semuanya mati di padang gurun. Mereka tiada seorang pun yang dapat melihat tanah Kanaan. Namun Yosua, Kaleb dan generasi muda yang berumur 20 tahun ke bawah, semuanya dibenarkan untuk memasuki tanah itu. Akhirnya, keputusan seperti itu datang daripada ketaatan dan ketidaktaatan. Memikirkan ini, pada zaman ini, apabila Tuhan memberikan kita perintah, itu bukan tiada sebab. Jika mereka berbuat seperti ini, mereka akan digoda oleh syaitan dan roh mereka akhirnya akan mati. Tuhan tahu terlebih dahulu. Jadi dia mengajar kita apa yang boleh dibuat dan tidak boleh melalui firman-Nya, bukan? Kita tidak boleh menerima ajaran Tuhan sebagai fikiran manusia semata-mata, tetapi harus percaya dengan mutlak bahawa itulah firman Tuhan yang harus kita ikut untuk mewujudkan keselamatan melalui kehidupan ketaatan. Mari kita pergi ke buku Ulangan bab 30. Bab 30 ayat 1. Maka apabila sekarang hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah ku perhadapkan kepadamu itu, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Tuhanmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini. Inilah frasa yang sangat penting. Apabila kamu mentaatinya. Ayat 3. Maka Tuhan, Tuhanmu, akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan, Tuhanmu, akan mengumpulkan engkau kembali. Tuhan, Tuhanmu, akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan, Tuhanmu, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan, Tuhanmu, akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan bagaimana? Mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Tuhanmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Tuhanmu akan bergirang kembali kerana engkau. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan, Tuhanmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Mengenai ketaatan, Tuhan selalu menyediakan berkat bagi orang yang mentaatinya. Namun, semasa hidup di dunia ini, nampaknya kita telah belajar banyak perkara dengan salah. Kita cenderung berfikir bahawa mengikut fikiran kita, pertimbangan kita dan jalan kita adalah yang paling betul.
Namun, jika penghakiman dan cara kita bertentangan dengan firman Tuhan, bukankah kita harus beriman untuk melepaskan cara kita? Apabila kita selalu bertanya kepada sendiri, di manakah kehendak Tuhan? Dan bertindak sewajarnya. Tuhan berkata bahawa Dia akan membaiki semua kesilapan lalu kita, supaya kita diberkati sekali lagi. Ada banyak isi kandungan seperti ini dalam seluruh Alkitab. Mari kita lihat buku Ibrani bab 3 ayat 16. Bab 3 ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Tuhan? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang Ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimbangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah Ia sumpahi bahawa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Mengenai orang yang tidak taat, Tuhan bahkan bersumpah dan berkata, mereka tidak akan memasuki perhentianku. Ayat 19. Mereka tidak dapat masuk oleh kerana ketidakpercayaan mereka. Sini berkata apa tentang orang yang tidak dapat masuk kerana ketidaktaatan? Mereka tidak dapat masuk oleh kerana ketidakpercayaan mereka. Jadi, kita dapat melihat bahawa pada asasnya, iman bermula dengan ketaatan. Tuhan memberitahu Abraham, sembahkanlah Ishak sebagai korban di Gunung Moria. Abraham tidak pernah mengingkari firman Tuhan atau berpegang pada pendapat sendiri. Kerana dia menganggap kehendak Tuhan sebagai standard yang tertinggi dan penunjuk kehidupannya. Apabila dia hampir mempersembahkan anak tunggalnya Ishak sebagai korban di Gunung Moria, Tuhan menghentikannya dengan suaranya dan membenarkan dia untuk mempersembahkan korban dengan domba jantan yang telah dia sediakan, bukan? Beginilah Tuhan memerhatikan tahap ketaatan manusia. Ini adalah mungkin kerana iman Abraham untuk mematuhi firman Tuhan sepenuhnya. Nuh juga sama. Tuhan memerintahkan dia untuk membina Patra. Membina Patra tidak mudah. Kerja ini memerlukan kos dan masa dan usaha besar untuk mengumpulkan banyak bahan. Dan membina Patra tepat seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Memikirkan semua ini, kita berfikir, dapatkah Nuh melakukan tugas seperti itu jika dia tidak beriman? Jadi, marilah kita mengingatkan diri sekali lagi bahawa semua iman bermula dari ketaatan. Jika kita mematuhi firman Tuhan, jalan itu ialah jalan berkat. Ini kerana Tuhan sudah menyediakan berkat dan menunjukkan jalan itu. Jadi Nuh diberkati, Abraham diberkati, dan Musa juga diberkati. Bukankah kita dapat melihat dalam Alkitab bukti bahawa mereka semua hidup diberkati kerana ini? Begitu juga dengan Yosua dan Gideon. Apabila kita berkata, dia beriman besar, dia beriman baik, maksudnya ialah orang itu mematuhi firman Tuhan dengan setia dan baik. Hanya selepas itu, kita boleh berkata bahawa iman mereka adalah betul. Mari kita lihat buku Ibrani bab 4 ayat 6. Bab 4 ayat 6. Ada sejumlah orang akan masuk, sedangkan mereka yang lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk kerana apa? Ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, iaitu hari ini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah bagaimana? Keraskan hatimu. Hati yang keras akan menyebabkan ketidaktaatan. Kerana ia membimbing kita ke jalan yang tidak taat. Tuhan berkata,
janganlah keraskan hatimu. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Tuhan. Kerana itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh kerana mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Tolong jangan lupa, dunia yang tidak dapat dimasuki oleh orang yang tidak taat, dan syurga yang tidak dapat dimasuki oleh orang yang tidak taat. Syaitan terus menggoda kita dengan berbagai penipuan agar kita berfikir jalan lain adalah lebih baik daripada jalan itu. Syaitan menyebarkan berbagai jenis godaan di sekeliling kita seperti, lebih seronok jika kamu melakukan ini, akan ada lebih banyak perkara yang menggembirakan jika kamu melakukan ini. Namun, mari kita mengenali sebetulnya mengapa kita datang ke bumi ini dan mengikut firman Tuhan. Kegembiraan, keseronokan, kebahagiaan dan kedamaian yang melimpah semuanya disediakan untuk kita di syurga. Semoga anda mendapatkannya di sana. Tuhan datang ke bumi ini demi keselamatan kita. Jadi, tolonglah menjadi keturunan lain perempuan yang mengikut anak domba ke mana saja dia pergi, serta menjadi garam dan cahaya dunia. Berharap bahawa kita akan menjadi umat Tuhan yang dapat menyelamatkan dunia dan manusia dengan banyak menunjukkan teladan kepada semua manusia di dunia. Saya tambahkan kubah. Sekian, terima kasih.